ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu tempat sejarah yang terdapat di Tabuk, yang mana Tabuk ini jauhnya lebih kurang 700 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Di belakang kita ini adalah yang dinamakan sebagai Qal'atut Tabuk. Apakah peristiwa yang terjadi di sini? Seperti mana yang kita tahu bahawasanya selepas daripada peperangan Hunain, Nabi SAW telah kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan pada tahun yang ke-9 Hijrah, pada bulan Rabiul Tsani, Nabi SAW telah mengiklankan kepada para sahabat untuk keluar berperang di satu tempat yang dinamakan sebagai Tabuk, yang mana ianya berada di tempat yang kita berada sekarang ini. Nabi SAW pada waktu tersebut telah mewajibkan semua lelaki yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kemampuan untuk bersama dengan baginda Nabi SAW dalam perang Tabuk tersebut. Kerana Nabi SAW telah berjaya menakluk seluruh tanah Arab pada saat itu, di mana Mekah telah dibuka oleh Nabi SAW, dan juga kaum Yahudi telah dihalau oleh Nabi SAW, telah dikalahkan oleh baginda Nabi SAW dalam peperangan Khaybar. Dan akhirnya Nabi SAW ingin menunjukkan bahawasanya orang Islam ini bukan hanya mempunyai kekuatan di dalam tanah Arab, tetapi juga berjaya ataupun mempunyai kekuatan untuk menentang golongan daripada orang Romawi yang mempunyai kuasa yang sangat besar pada waktu tersebut. Kerana Romawi ini telah mengalahkan Parsi, yang pada awalnya Parsi dengan Romawi adalah satu kuasa yang sama kuat. Tetapi Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan umat Islam, maka Nabi SAW telah iklankan kepada para sahabat untuk keluar pergi ke Tabuk untuk memerangi satu jazirah yang mana di sini dahulu adalah taklukan kepada Romawi tersebut. Maka Nabi SAW ketika mengiklankan kepada para sahabat, pada waktu tersebut ramai sahabat Nabi SAW yang ingin berperang bersama dengan Nabi SAW kerana mereka cintakan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan bagaimana pada waktu tersebut Allah Ta'ala uji para sahabat dengan keadaan yang sangat panas, cuaca yang sangat panas, dan juga pada waktu tersebut ladang penduduk Madinah sedang masa aranum dan hampir sahaja kepada waktu untuk menuai buah tersebut. Sehingga kan bila mana Nabi SAW iklankan kepada para sahabatnya, ada golongan munafik yang tidak ingin mengikuti Nabi SAW, telah memberi banyak alasan. Sehingga kan ada seorang munafik yang bernama Al-Jad bin Qais telah mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah engkau ingin aku terlibat dalam fitnah?" Kerana orang Rom ini perempuannya, wanitanya cantik-cantik.
Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat Al-Quran, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wahai Muhammad, adakah engkau ini ingin aku terlibat dalam fitnah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya dia sendiri yang melibatkan dirinya dalam fitnah. Sesungguhnya neraka ini diliputi oleh orang kafir. Kerana dia telah memberi alasan kepada Nabi untuk tidak pergi berperang. Dan ada di kalangan munafik yang telah beritahu kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sekarang ini musim panas. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, farihal mukhallafuna min maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil haram. Mereka telah kata, jangan kamu perang dalam musim panas ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, katakan kepada orang munafik ini, wa qalu la tanfiru fil haram qul naru jahannam ashaddu harra. Sesungguhnya jahanam, neraka jahanam ini lebih panas daripada apa yang mereka ada pada musim panas di dalam dunia ini. Maka pada waktu tersebut orang munafik telah memberi banyak alasan, sehingga kan Nabi SAW telah memberi keuzuran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Quran, afallahu an kalima adinta lahum, aku telah memaafkan kamu wahai Muhammad atas kebenaran yang kamu berikan kepada orang munafik tersebut. Di mana pada saat itu ramai para sahabat yang tidak mampu untuk pergi perang Tabuk, kerana perang Tabuk ini memerlukan kepada dana ataupun memerlukan kepada kekuatan yang luar biasa. Ada kalangan mereka yang miskin, yang tidak mampu untuk pergi ke sini, tidak ada kenderaan dan sebagainya. Antaranya Salim ibn Umair telah beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak ada kenderaan, ya Rasulullah, aku tidak ada kemampuan. Maka tajalah aku, ya Rasulullah. Dan Nabi SAW telah naik ke atas mimbar dan telah berkhutbah, memberikan semangat pada para sahabat untuk mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini golongan munafik juga telah memberikan satu tunjuk bahawasanya mereka ini adalah golongan yang sebenarnya memang tidak cinta kepada agama ini. Tak ada seorang sahabat telah bawa banyak harta untuk diinfakkan untuk tentera dalam perang Tabuk ini, maka mereka telah kata, si fulan ini riak kerana dia telah memberikan banyak hartanya kepada agama, kerana dia telah membawa di hadapan Nabi SAW harta tersebut. Maka bila mana datang seorang daripada sahabat Nabi SAW yang ingin berinfak hanya satu gantang kurma, maka mereka telah kata, sesungguhnya apa yang engkau infakkan ini tidak berguna untuk tentera yang akan pergi ke Tabuk. Kita bayangkan, sedangkan mereka sendiri tidak terlibat dengan infak tersebut. Mereka telah mengapi-apikan umat Islam pada saat itu. Pada saat itu disebabkan ramai sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk pergi berperang dan mereka minta kepada Nabi untuk ditaja. Nabi telah kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah beri keuzuran bagi siapa yang ada masalah ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke perang Tabuk. Maka pada saat itu kita bayangkan ramai sahabat, lebih kurang 30,000 para sahabat yang bersedia untuk bersama dengan baginda Nabi SAW dalam peperangan ini. Walaupun pada awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin bersama dengan Nabi SAW, itu suatu golongan munafik yang ingin bersama dengan Nabi SAW, yang akhirnya ketika Nabi SAW telah melalui keluar daripada Madinah, maka mereka telah keluar dari tentera Nabi. Mereka telah kata, sesungguhnya hari ini hari panas dan insya-Allah kita akan menyusuri Nabi SAW selepas Nabi SAW bergerak daripada Madinah. Dan ada kalangan sahabat Nabi SAW yang tidak mempunyai keuzuran, tetapi Nabi SAW tidak mengetahui siapakah mereka. Rupanya itu adalah 3 orang sahabat Nabi SAW, iaitu Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah dan juga Murarah ibn Rabi'. Di mana 3 orang ini selepas daripada peperangan Tabuk, Nabi SAW telah memberi denda kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW dan seluruh penduduk Madinah untuk membulau 3 orang sahabat ini. Dan ada seorang sahabat Nabi SAW yang pada awalnya tidak mengikuti peperangan ini, iaitu Abu Haythamah. Tetapi akhirnya ketika mana dia sedang bersama dengan isterinya di dalam satu kebun kurma pada saat itu, maka dia telah kata, aku tidak akan makan satu biji pun daripada kurma ini, aku tidak akan bersenang lenang di kawasan sini. Sedangkan Nabi SAW dalam keadaan susah payah pada waktu itu, maka dia telah pergi ke tentera Nabi SAW dan Nabi telah tengok, wahai Abu Haythamah, sesungguhnya engkau ini hampir saja binasa. Wahai Abu Haythamah, sesungguhnya engkau ini hampir saja binasa. Nabi ulang 3 kali, kerana bahawasanya andai kata siapa yang tidak pergi perang Tabuk ini, Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka. Kerana Nabi SAW telah
mewajibkan kepada setiap orang yang berada di Madinah untuk mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Tabuk ini. Kemudian bila mana ramai sahabat yang tidak mampu untuk pergi perang Tabuk, maka Nabi SAW tetap mengiklankan siapa yang ingin menginfak, sehingga pada waktu tersebut Uthman bin Affan telah menginfakkan 950 ekor kuda yang telah dipersiapkan dengan kelengkapan perangnya, dengan makan minumnya. Maka dia telah tambah lagi dengan 50 ekor unta. Maka Nabi SAW bila melihat apa yang Uthman telah korbankan tersebut, Nabi SAW telah kata, wahai Uthman, semoga Allah SWT murahkan rezeki engkau, dan selepas apa yang engkau lakukan ini, engkau tidak akan merasai susah selepas ini. Menunjukkan bahawasanya besar pengorbanan Sayyidina Uthman kepada tentera Usrah ini, iaitu tentera Tabuk ini. Dan Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya, ketika mana Umar yang pada waktu tersebut hanya menginfakkan setengah daripada hartanya telah berjumpa dengan Abu Bakar, melihat Nabi SAW bertanya dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau? Maka pada saat itu Abu Bakar telah kata, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul. Maka pada waktu tersebut Umar telah kata, sesungguhnya mulai daripada hari ini aku tidak akan mampu untuk mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, kerana Abu Bakar ini sentiasa mendahului aku dalam kebaikan. Kita bayangkan bagaimana semangat para sahabat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan Sayyidina Uthman tadi telah menginfakkan 950 ekor kuda, ditambah lagi 50 ekor unta. Dan Nabi SAW telah tanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu ini yang mampu untuk membeli satu telaga daripada milik orang Yahudi, yang mana pada saat itu tentera sangat memerlukan air. Maka Sayyidina Uthman telah membeli telaga tersebut. Maka Nabi SAW telah kata, wahai Uthman, sesiapa yang membeli telaga rumah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya syurga. Kita bayangkan Sayyidina Uthman ini telah menyediakan kepada tentera Usrah ini. Dan Nabi SAW telah memberi ketahu kepada sahabat, siapa yang menyediakan tentera Usrah ini, maka dia akan dapat syurga. Kemudian Sayyidina Uthman telah dapat syurga kedua, bila mana Nabi SAW kata, siapa yang dapat membeli telaga rumah ini, maka dia akan dapat syurga. Maka Abu Hurairah telah kata, sesungguhnya Uthman telah dapat 2 kali syurga, kerana dia telah menyediakan tentera dan juga telah membeli telaga ini. Kita bayangkan semangat mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Nabi SAW ketika hampir bergerak, Nabi telah letak ataupun Nabi telah mewakilkan Sayyidina Ali untuk menjadi wakil kepada baginda Nabi SAW di Madinah. Bertolaklah baginda Nabi SAW pada Rabiul Tsani tahun yang ke-9 Hijrah tersebut. Maka orang munafik yang berada di Madinah telah mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sesungguhnya Nabi SAW tidak bawa engkau untuk pergi berperang kerana engkau ni lembab, kerana engkau ni lemah. Maka Sayyidina Ali dengan cepatnya telah naik kudanya, telah pergi berjumpa dengan Nabi SAW yang tidak jauh daripada kawasan Madinah pada saat itu. Maka dia kata, ya Rasulullah, orang si fulan telah kata, sesungguhnya engkau tidak membawa aku, kan aku ini adalah orang yang lemah. Maka Nabi SAW telah kata, wahai Ali, adakah perkara yang lebih baik daripada engkau menjaga keluarga aku dan keluarga engkau, wahai Ali? Maka pada saat itu Ali kembali ke Madinah menjadi wakil kepada baginda Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dan bergeraklah tentera Nabi SAW daripada Madinah Al-Munawwarah sampailah ke kawasan yang kita nampak sekarang ini, yang dinamakan sebagai Qal'atut Tabuk, di mana Nabi SAW telah menyuruh tenteranya untuk berhenti di sini menunggu tentera daripada Romawi untuk datang menyerang baginda Nabi SAW. Dan mereka telah berkumpul di sini dikatakan lebih kurang 29 hari, iaitu Nabi SAW telah menjadi imam kepada para sahabat di kawasan Masjid Taubah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.